Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk pada malam ini bab yang baru, iaitulah bab yang keempat. Dalam pertemuan kita yang lalu kita dah habis perbincangan dan juga perbahasan bab yang ketiga, yang mana bab yang ketiga kita dah habiskan dengan perbahasan tentang hubungan kekeluargaan. Jadi insyaAllah malam ni bab yang keempat, masalah kepercayaan dan juga tradisi. Masalah kepercayaan dan juga tradisi. Kepercayaan yang baik, landasan pokok bagi masyarakat Islam. Tauhid inti daripada kepercayaan tersebut dan jiwa daripada Islam secara keseluruhannya. Oleh kerana itu, melindungi kepercayaan dan tauhid adalah pertama-tama yang dilakukan oleh Islam dalam perundangan maupun dalam dakwahnya. Begitu juga membanteras kepercayaan jahiliyah yang dikumandangkan oleh pihak-pihak yang tertentu, yakni golongan yang sesat. Sesuatu perintah yang harus dikerjakan demi membersihkan masyarakat Islam dari noda syirik dan sisa-sisa kesesatan. Jadi mukadimahnya beliau, ini pengarang kitab, menyebutkan bahawa kepercayaan ataupun akidah merupakan satu perkara yang penting. Akan itulah pegangan untuk seseorang. Yang mana akidah bagi kita umat Islam asasnya adalah tauhid, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah akidah ataupun kepercayaan yang paling tepat kerana ia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam datang membetulkan kepercayaan manusia yang daripada menyembah ataupun percaya kepada selain Allah, membawa manusia hanya beriman dan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang awal ini beliau ingin menjelaskan kepada kita apakah dalam soal kepercayaan itu yang dibolehkan atau yang dihalalkan atau yang diharamkan. Sebab kitab kita judulnya Al-Halal wal-Haram fil Islam. Apakah yang halal dan apakah yang haram? Apakah semua bentuk kepercayaan masyarakat itu tak betul? Ada yang halal, ada yang haram, kan? Jadi ini nanti beliau sebutkan. Jadi yang pertama, nilai sunnatullah dalam alam semesta. Jadi yang pertama sekali kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan sunnatullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dalam Quran. Bila kita faham makna sunnatullah, maka di situ mampu menjadi
memberikan panduan untuk kita mengetahui apakah yang boleh kita percaya ataupun yang kita boleh pegang, apakah sesuatu yang kita tak boleh percaya ataupun kita tak boleh pegang. Jadi yang pertama sekali kita nak bahas dulu tentang nilai sunnatullah di dalam alam ini. Pertama kali akidah yang ditanamkan Islam dalam jiwa pebeluknya, iaitu bahawa alam semesta yang didiami manusia di permukaan bumi dan di bawah kolong langit tidak berjalan tanpa aturan dan tanpa bimbingan, dan tidak juga berjalan mengikuti kehendak hawa nafsu seseorang. Sebab hawa nafsu manusia kerana kebutaan dan kesesatannya selalu bertentangan. Baik, yang pertama, kita perlu yakin bahawa setiap apa yang berlaku atas permukaan bumi itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang berlaku daripada A sampai Z, ataupun yang baik ataupun yang buruk, semua yang berlaku, yang wujud atas dunia, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Semua yang kita tengok hari ini itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat. Apa saja yang kita tengok, sesuatu ataupun perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah menciptakan kamu wa ma ta'malun, dan juga apa yang kita buat. Semua Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Kita pun Allah buat, perbuatan kita pun Allah Subhanahu wa taala buat. Perbuatan kita ataupun perbuatan manusia yang berbentuk ibadah pun Allah buat. Perbuatan manusia yang berbentuk maksiat pun Allah Subhanahu wa taala yang buat. Itu satu, kan? Dan yang kedua, setiap yang dibuat oleh Allah, yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah, yang diadakan oleh Allah itu, dia dengan kehendak dia. Iaitulah Allah buat sebab Allah nak buat. Jadi setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dengan kehendak dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak, maka Allah tak buat. Kalau Allah nak, maka Allah buat. Jadi setiap yang ada dalam alam ni, yang ada tu semua Allah buat dan dengan kehendak dia. Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan haiwan, haiwan bermacam-macam jenis haiwan, ada yang halal dimakan, ada yang tak halal dimakan. Allah ciptakan manusia, ada yang beriman, ada yang menentang dia. Jadi semua tu Allah Subhanahu wa taala buat. Walaupun manusia yang sangat-sangat sombong dengan Allah pun, dia Allah Subhanahu wa taala buat. Perbuatan dia sombong dan perbuatan dia derhaka dengan Allah, dia lawan Tuhan pun, perbuatan itu Allah yang buat. Satu. Yang kedua tadi, Allah buat benda yang dia nak. Mana kalau dia nak, maka dia buat. Kalau dia tak nak, dia tak buat. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Abu Lahab tidak berimanlah, maka Allah buat dia beriman. Dia tidak beriman kepada Allah. Mana sikap orang ataupun manusia yang menyembah berhala itu Allah yang ciptakan. Dan Allah ciptakan itu dengan kehendak dia. Maknanya memang Allah nak buat dia sembah berhala. Memang Allah nak buat Firaun itu tak beriman pun. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak buat Firaun beriman, maka tak jadilah dia kufur kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak seseorang itu menyembah berhala, maka dia takkan sembah berhala. Itu yang pertama kita kena faham. Semua benda yang ada atas dunia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi kita sebut, setiap yang diciptakan oleh Allah itu dengan kehendak dia. Allah Subhanahu wa taala buat itu dengan kehendak dia. Termasuklah datangnya awan, kemudian gelap gelita, kemudian turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan adanya suasana dan cuaca seperti itu, maka turunnya hujan. Siapakah yang turunkan hujan? Allah. Siapa yang menggerakkan awan? Allah. Siapa yang menurunkan air itu? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Andai kata
kebenaran itu mengikut hawa nafsu mereka, nescaya akan rosaklah langit dan bumi serta seluruh makhluknya yang ada di alam. Kalau seandainya alam ini manusia yang gerakkan, atau kita sendiri kita yang gerakkan, lama dah kita binasa. Kalau seandainya kita sendiri yang kontrol, maka sudah tentu kita tak sempat pun hidup lebih daripada satu hari, tak sempat pun. Pasal apa? Kita akan binasa. Sebab kita akan binasa? Kerana kita tak mampu nak bergerak dengan sendiri. Maka kita perlukan Allah untuk menghidupkan atau memanjangkan umur kita, memanjangkan usia kita. Kita berhajat kepada Allah. Macam bayi, kan? Bayi ini umurnya baru 3 hari, perlu dihantar ke hospital. Maka kita tak boleh letak di dalam kereta, start enjin, dia berjalan sendiri, tak boleh, binasalah, budak tu mati dah. Maka dia perlukan seseorang untuk pandu dia untuk sampai ke hospital. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dipandu, kita ni dibuat, kita ni diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap minit, setiap saat, setiap detik. Kalau Allah tinggalkan kita barang seminit saja, tuan-tuan, kita mati dah, kan? Kita akan binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita. Contoh bagaimana darah itu berjalan masuk, saya tak tahulah kalau mungkin orang-orang yang dalam kepakarannya dalam bab perubatan ataupun kesihatan, mungkin dia lebih nampak bagaimana cantiknya kitaran ataupun pusingan yang ada dalam badan kita ni. Darah, kemudian masuk darah masuk dalam jantung ke? Jantung dia hembus keluar pula, begitu begini begitu. Jadi betapa cantiknya disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam badan kita ni, berapa banyak saraf yang ada, berapa banyak organ yang ada, kita tak mampu pun nak handle dia. Kita tak mampu pun nak aturkan dia dengan cara yang baik. Allah yang aturkan hari ini kita sihat, kan? Cukup satu saja anggota yang ada dalam badan kita ataupun sesuatu perkara yang ada dalam badan kita, iaitu darah. Dia tak berjalan seminit, habis semua mati. Kan? Ada satu orang doktor tu bagi tahu, dia kata, Ustaz, dia ni pernah kena apa nama ni, hampir-hampir dia stroke lah. Dia kata, doktor bagi tahu dia, darah ni kalau 60 saat tak berjalan, 2 je dia kata, sama ada meninggal atau benda stroke, kan? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tak jalankan satu je darah je tak jalan, habis paru-paru, jantung, pankreas, macam-macam. Jadi siapa yang uruskan selama ni, tuan-tuan? Kita tak tahu pun benda tu bergerak dalam badan kita. Saya tak tahu. Kalau macam mana benda yang saya nak uruskan, benda yang saya tak tahu. Dia sudah tentu saya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kita tak tahu macam mana dia boleh hidup daripada kecil sampai besar. Kita hanya letak benih, kemudian dia berjalan. Bagaimana dia boleh berjalan, membesar itu kita tak tahu. Siapa yang uruskan? Allah Subhanahu wa taala. Kan? Contohnya daripada benih, contohnya kita tanam, kemudian dia keluar pokok. Pokok itu pokok halia, contohnya pokok halia. Kita tanam sampailah keluar buah halia dia. Kemudian buah halia itu kita ambil, kemudian kita rebus dia, kita minum untuk kesihatan kita, buang angin. Semua tu Allah yang buat. Kita tak tahu pun apa kaitan dia. Daripada satu benih, kemudian tumbuhnya pokok pun kita tak tahu, kan? Bagaimana dia boleh bergerak, perjalanan pokok itu daripada benih sampailah dia tumbuh besar, kemudian keluar pula isi bawah itu, manusia tak boleh tahu. Orang yang pakar macam mana pun, dia tak boleh beri jaminan 100% kalau letak benih ni pasti akan tumbuh jadi macam ni. Dia tak boleh bagi jawapan sepenuhnya. 100% dia tak boleh. Hatta doktor sekalipun, dia bagi obat kepada kita, dialah yang paling pakar sekali. Dia boleh tak beri jaminan ubat ni pasti akan memberikan kesihatan kepada dia. Sebab katalah sebelum ni ubat yang dibagi, ubat ni katalah kita ambil sebiji ubat, dia bagi kepada pesakit, dah 100 juta orang makan sihat. 100 juta orang makan ubat ni sihat. Orang yang orang yang
katalah contohlah kita 1 juta tu payah sangat kita nak bilang. Katalah 1000 orang makan ubat ni sihat dah. Sihat dah, 1000 orang makan ubat ni sihat. Bila 1000 ni, kita kata kalau kebiasaan kita kata confirm lah yang ke 1001 tu pasti sihat juga. Sebab orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 1000 semuanya makan sihat, makan sihat, makan sihat, makan sihat, makan sihat. Jadi bila orang yang ke 1001 pasti sihat kita kata. Tapi tetap manusia dia tak mampu untuk memberikan jaminan 100% pasti kawan tu sihat. Dia tak boleh berikan jaminan, kan? Dia tak mampu. Sebab apa? Dia tak tahu bagaimana ubat itu dia, mana kita kata dalam bahasa kita ya, bagaimana nyambungnya ubat itu dengan kesihatan orang tu. Manusia tak tahu perjalanan. Cuma yang manusia berpegang dengan kebiasaan. Biasa aku bagi ubat dia sihat, aku bagi ubat dia sihat, aku bagi ubat dia sihat. Tapi macam mana ubat ini, penyakit yang besar tadi boleh hilang? Itu manusia tak boleh tahu, kan? Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia boleh tahu, pasti dia bagi jaminan 100% pasti sembuh. Kalau tak sembuh, potong kepala saya. Kalau benar dia boleh beri jaminan, pasti dia akan kata begitu. Tapi manusia tak mampu, kan? Sebab apa? Sebab kaitan ubat itu, bagaimana prosesnya menyihatkan orang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibah illa Allah." Katakanlah tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib di langit dan bumi melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu gaib, kan? Kita tak tahu macam mana ubat itu yang sekecil itu dia sambung sampai kesihatan manusia itu boleh hilang dengan ubat tadi itu. Manusia tak tahu. Yang kita boleh tahu sebab sedikit batas ilmu kita, kemudian kebiasaannya makan sihat, makan sihat, makan sihat, makan sihat. Ternyata bila bagi dekat orang yang ke 1001 makan meninggal. Sebab akan meninggal. Itulah yang kita nak kena faham, bahawa manusia tak mampu. Dia tak tahu benda yang gaib. Dia hanya berpegang dengan kebiasaan dia makan, biasanya sihatlah. Mana nak tahu? Mana tahu boleh sihat? Kau bagi ubat ni dah lah mahal. Sebiji ubat ni dah harga dia RM560. Kan? Jadi aku nak beli ni, apa jaminan engkau ubat ni boleh menyihatkan aku? Tak ada doktor yang boleh bagi jaminan. Cuma dia kata biasanya ikut ilmu kedoktoran sihatlah makan ubat ni. Tapi kalau tak sihat, doktor tu boleh salah ke? Kita tak boleh salahkan dia, sebab dia tak beri jaminan. Kalau dia, sana dia yang beri jaminan. Kalaulah tak sihat dengan ubat ni, dia tak akan mungkin berlaku lah. Contoh dia kata macam tu, mustahil makan ubat ni tak sihat. Itu kalau seandainya dia ada jaminan. Tapi tak ada orang yang boleh beri jaminan macam tu. Sebab apa? Ilmu gaib itu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya macam mana kaitan ubat sebiji tadi itu, dia boleh menyihatkan badan kita. Kita hanya boleh bagi tahu, okey, dalam kandungan ubat ni ada bla 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 bla. Maka benda Allah ni dia mampu untuk meningkatkan metabolisme contohnya, mampu meningkatkan begini. Itu aja yang dia boleh bagi tahu. Tapi pasti tak ubat ini dia boleh nyambung sampai kesihatan mereka itu makin baik, itu manusia tak boleh tahu. Itu yang kalau kita kata ubat hospital lah. Kalau yang ubat kampung tadi yang kita bagi tahu, dengan satu benih, anak benih kita tanam, macam mana dia boleh jadi pokok, kita bukan tahu. Yang kita kata kebiasaan dia, aku letak, aku siram air, buah baja, tumbuhlah dia. Itu saja yang kita boleh pegang, kan? Kemudian ada sikit orang yang pakar sikit, dia ada ilmu sikit, dia kata, oh, baja ni ada kandungan dia begini, dia baik untuk tanah, kemudian dia tumbuh. Apakah pasti? Manusia tak boleh berikan jaminan itu, sebab benda tu gaib, bukan dalam bidang pengetahuan dia. Dia tak mampu pun nak pegang benda tu sepenuhnya. Kemudian bila dah tumbuh, dah elok, keluarlah buah tu, buah halia tadi tu, kan? Kemudian dia ambil buah tadi tu, dia rebus, dia minum. Biasanya makan minum air rebusan halia, angin keluar. Tahu mana? Dah 1 juta orang dah minum, keluar angin. Jadi setelah itu kita kata ada hukum adatnya, makanlah air ni, angin tu keluar. Kita kata macam tu. Tapi macam mana, apa
macam mana buah halia yang wujudnya pun kita tak boleh nak beri jaminan, macam mana dia boleh berikan kesan kepada badan kita yang berangin, boleh keluar angin. Itu manusia tak boleh beri jaminan. Ini yang beliau nak bagi tahu tadi itu. Jadi kalaulah kata Allah Subhanahu wa taala manusia yang pandu dirinya sendiri, maka akan rosaklah lafasadatis samawati wal ardu wa man fin. Kalaulah pergerakan kita dan alam ini atas kehendak manusia, alam ni tak jadi alam, rosak dah, hancurlah kalau seandainya pergerakan alam ini adalah kehendak daripada kita. Tapi semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kan? Kalau kehendak manusia, rumah tangga pun boleh pecah, apatah lagi dengan dunia yang bermacam-macam makhluk tu ada manusia, ada haiwan, ada tumbuhan, ada jin, ada macam-macam manusia, ada macam-macam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah dengan penciptaan dari Allah yang berjalan alam ini semua Allah Subhanahu wa taala yang buat cantik elok dah. Ya, termasuklah badan kita sampai ke hari ini, saat demi saat Allah Subhanahu wa taala yang meneruskan kehidupan kita. Dia bukan macam handphone, tuan-tuan. Handphone ni kalau dia tak ada bateri, kita cas 1 jam 2 jam dia penuh. Lepas dia penuh, kita tanggalkan dia daripada pengecas, kita biarkan dia hidup sampailah 5-6 jam, mati balik, kita cas balik. Maknanya handphone ini boleh hidup tanpa bergantung kepada pengecas dalam tempoh 8-9 jam. Manusia tak macam tu. Manusia dia tak boleh dipisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala macam handphone tadi dipisahkan daripada pengecas. Kalau manusia dipisahkan daripada Allah seminit cukup, maka akan rosaklah manusia. Itu yang Allah nak bagi tahu kepada kita, perlu kita sedar. Itulah hakikat kita, kan? Jadi kita tak mampu pun nak hidup bersendirian tanpa kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dimaklumi bahawa alam ini dikendalikan dengan undang-undang dan hukum yang tetap, tidak pernah berubah dan berganti, sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat. Antaranya kata Allah, falan tajida li sunnatillahi tahwila, kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu berubah-ubah. Jadi kata, dan tadi kita faham alam ni Allah yang buat. Yang pertama. Dan yang kedua, Allah buat alam ni ada undang-undang dia. Apa undang-undang ataupun peraturan dia? Peraturan alam ni ada siang ada malam, ada siang ada malam, alam akan silih berganti. Benda tu takkan berubah sampai bila-bila. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dia takkan berubah. Kan? Ini sunnatullah ataupun peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam alam ini, begitulah jadinya. Ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, ada siang, ada malam. Itulah peraturan alam. Begitu juga peraturan dalam hidup kita yang Allah buat. Manusia ini ada peraturannya. Apa peraturan yang Allah dalam menciptakan kita? Apa peraturan yang Allah letak dalam badan kita? Jadi antara peraturan yang ada dalam hidup kita, iaitulah setiap manusia pasti melalui perkara yang sama. Siapa pun yang namanya manusia pasti hidupnya dengan peraturan ini. Apa peraturan tu? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan susah dan senang. Maknanya setiap manusia hidup dengan peraturan Allah, ada senang, ada susah. Tak ada manusia senang, tak pernah susah. Tak ada manusia yang susah, tak pernah senang, tak ada. Ini peraturan Allah yang pasti berjalan. Jadi kehidupan dia, ciptaan Allah itu pasti hidup dengan peraturan Allah. Tak mungkin boleh hidup tanpa peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Kemudian, kalau kaum muslimin telah belajar dari kitab Allah dan sunnah Rasul supaya menjunjung tinggi sunnatullah yang berbentuk alam semesta ini dan mencari musabab yang diperolehi dari sebab-sebab yang telah diikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta supaya mereka menolak apa yang dikatakan sebab yang sekadar dugaan semata-mata yang biasa dilakukan oleh para bisku, ahli-ahli khurafat dan pedagang agama. Contoh. Okey. Peraturan dalam hidup kita, kalau seandainya dalam hidup kita, kalau seandainya
darah itu dibuang, maka akan mana manusia hidup dengan peraturan daripada Allah, perlu ada darah dalam badan dia. Perlu ada darah dalam badan dia. Peraturan Allah Subhanahu wa taala. Boleh je Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ni tanpa darah. Macam kereta Tesla tanpa minyak petrol lah, kan? Macam tu. Jadi boleh Allah Subhanahu wa taala boleh ciptakan kita tanpa darah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua ada darah, dan bergantung hidup kita ni boleh terus ataupun tak dengan adanya darah. Boleh je satu orang tu darah dihabiskan tapi dia boleh hidup jalan relax macam biasa, boleh. Tapi Allah nak mudahkan kita hidup di atas dunia supaya kita dapat tangkap dengan benda yang diikat oleh Allah tadi tu, hidup manusia dengan darah. Mana kalau seandainya darah itu dibuang, matilah manusia. Maka contoh ada seseorang, kan, seseorang menikam seorang yang lain, maka darahnya mengalir darah sampai habis darah dia mengalir. Maka bila polis menangkap pembunuh tadi itu, maka dia kata, saya tak bunuh dia, yang matikan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Maka polis tu kata, dah kau tikam dia, darah keluar tu, matilah dia. Siapa kata mati tu dengan keluar darah? Kalau Allah Subhanahu wa taala matikan dia, matilah. Susah tak tenang kalau hidup macam tu? Susah, kan? Maka sebab itu Allah kaitkan darah itu satu benda yang perlu ada dalam diri manusia. Kalau tak ada, matilah dia. Maka mudahlah peraturan kita buat atas dunia. Kalau kau tikam dia, darah dia mengalir, penyebab kepada kematian. Walaupun hakikatnya bukan darah keluar tu yang mati, yang matikan dia Allah. Tapi Allah ikat hidup manusia ni dengan darah, supaya manusia mudah nak hidup cantik kehidupan di atas dunia. Kalau semua kata, oh Allah Subhanahu wa taala takdirkan, contoh dia bawa motor laju-laju, langgar orang tu nak pergi masjid, meninggal kawan tu pasal terantuk kepala, keluar darah habis. Kemudian bila ditangkap, si pembawa kenderaan yang laju-laju tadi tu, dia kata, saya tak bunuh dia, yang matikan dia itu Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya nak dipersalahkan? Jadi susah kalau hidup macam tu. Maka Allah ikatkan sebab dan musabab supaya kita boleh hidup aman atas dunia. Contoh, laki-laki dan perempuan, kan, bila bersama, maka kebiasaan dia mengandung dan melahirkan anak, kan? Maka satu hari orang itu ditangkap kerana kamu telah mengandungkan dia. Dia kata, saya tak mengandungkan dia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan janin tu dalam perut dia, bukan saya. Kata orang laki-laki yang berzina tadi tu, bukan aku yang mengandungkan, dan anak dalam kandungan tu bukan anak aku, kata dia. Kan jadi susah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan, Allah ikatkan, bila persamaan laki-laki dan perempuan, sperma bertemu dengan telur lah, apa segala macam, maka akan jadilah bayi contohnya, kan? Aja Allah yang mengikat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ikat macam tu? Supaya mudah kita hidup atas dunia, kan? Kalau Allah tak ikat begitu, maka payahlah hidup kita atas dunia, kerja nak bunuh orang saja, kerja nak buat kerosakan saja. Sebab apa? Sebab bagi dia semua diserahkan kepada Allah. Mati kawan tu, Allah yang matikan. Semua Allah. Memang hakikatnya Allah, tapi Allah dah ikat benda tu. Bila kau buat macam ni, maka berlakulah macam ni. Contoh, dia ambil api, dia ambil petrol, dia bakar, dia letak dekat, contohnya, kan, ada api kat situ, ataupun dia isi minyak dekat stesen minyak. Kemudian tengah-tengah isi minyak tu, dia pergi cucuk rokok kat situ, akhirnya terbakar. Bila terbakar, maka bila dia dipersalahkan sebab perbuatan dia salah, tak boleh merokok dekat situ, kat stesen minyak tu, maka dia kata, jadi yang jadi rosak, terbakar ni apa semua bukan saya, itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan sejak azali lagi benda tu akan terbakar. Contoh itu jawapan dia, kan? Jadi Allah dah ikat peraturan dalam dunia ni. Jadi api ni sifat dia membakar, Allah ikat macam tu. Walhal boleh je Allah buat api tu dia jadi sejuk macam air, tapi Allah tak buat macam tu. Allah buat api ni
bila bersentuhan dengan benda-benda yang mudah terbakar, maka dia akan terbakar. Jadi Allah buat begitu supaya senanglah manusia nak hidup atas dunia. Kalau dia kata tak, Allah yang bagi terbakar, bukan aku. Ini kau cucu api saja, mana kau tahu api itu dia membakar? Yang jadi terbakar itu Allah. Kalau kau kata api itu yang membakar, mana kau syirik kepada Allah? Sebab kau katakan yang bakar itu api, bukan Allah. Oh, dia belajar, dia ajar akidah belakang kita kan. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala nak kita faham. Allah ikat sebab dan musabab tujuan untuk memudahkan manusia, tetapi hakikatnya yang terbakar itu Allah yang bakar, Allah yang ciptakan pembakaran itu. Tetapi Allah ikatkan tadi itu, kalau api bersentuhan atau berdekatan dengan minyak petrol, dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, dia akan makin besar api itu. Allah yang ikat macam tu, Allah yang buat macam tu. Tapi hakikatnya yang menjadikan petrol pump tu terbakar, kereta terbakar, bukan manusia, bukan api itu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian barulah beliau masuk kepada membantras benda-benda khurafat. Jadi apakah benda-benda khurafat ini dia sunnatullah ataupun benda yang dibuat bukan sunnatullah? Sebab perkara yang gaib, sesuatu yang gaib yang belum berlaku, itu antara perkara gaib. Apa yang akan berlaku? Contoh kan, kita makan nasi kenyang, itu benda gaib. Kita tak tahu lagi makan itu kenyang, pasal belum lagi berlaku kan. Contoh, saya minum air. Saya dahaga, saya minum air kan. Sebelum saya minum air, saya kata saya minum air akan hilang dahaga. Hilang dahaga sebelum saya minum, itu benda gaib, belum berlaku. Boleh pasti ke 100% bila saya minum tu kenyang? Kita tak boleh beri jaminan macam tu kan? Sebab apa? Sebab yang mengenyangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah dah ikat dah, Allah dah ciptakan satu undang-undang, bila air ini masuk dalam kerongkong kita, maka hilanglah dahaga, datanglah kenyang. Allah ciptakan macam tu kan. Tapi hakikat yang mengenyangkan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan dalam hidup kita. Jadi benda yang akan datang itu kita boleh pegang kalau dia datang daripada 3 sumber. Yang pertama, kalau sunnatullah yang kita bincang ni, contoh dia dahaga, saya kata minumlah air, hilang dahaga. Dia kata tak boleh. Macam mana kau boleh kata minum air itu hilang dahaga? Syirik tu. Sebab kau kata air itu menghilangkan dahaga. Sebenarnya yang menghilangkan dahaga itu Allah. Kita kata sunnatullah, peraturan Allah. Allah dah buat macam tu. Memang hakikatnya Allah yang kenyangkan, tapi Allah dah ikat dah dalam alam ni, bila air masuk kerongkong dia kenyang. Dia tu tak boleh Allah yang mengenyangkan. Betul, Allah yang mengenyangkan, tapi Allah dah ikat. Ada macam ni, dia akan keluar macam ni. Kau buat benda ni akan jadi macam ni. Kau makan ubat dia sihat, makan panadol akan hilang demam, makan halia akan buang angin. Engkau tidur hilang mengantuk, engkau makan banyak mengantuk. Benda tu dah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya yang kita sebut awal tadi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda gaib, benda yang akan datang, kita boleh berpegang, kita boleh percaya kalau datang daripada 3 sumber. Yang pertama daripada sunnatullah tadi itu, kita kata kau akan kenyang lepas kau makan nasi. Kenyang itu benda gaib sebab belum lagi ada. Tapi kita boleh pegang dan percaya sebab sunnatullah dia begitu. Yang kedua, kalau ada ayat Quran yang kata begitu, kan dalam Quran banyak Allah Subhanahu wa taala sebut kan, orang yang makan benda yang haram kan, yatakhabbatuhu syaitan, kata Allah dia akan jadi seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Kenapa? Kerana banyaknya binatang-binatang yang berbisa bergayut di perut dia. Jadi macam-macam lah. Allah Subhanahu wa taala sebut satu azab yang belum lagi berlaku, tetapi akan berlaku dengan sebab perbuatan manusia begini. Kalau kau buat benda yang haram, besok kau akan diazab begini. Benda tu benda gaib
kan, tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ahli neraka yang diazab begini keadaan ni, orang yang motong lidah dan macam-macam. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala benda yang gaib kita boleh pegang. Sebab apa? Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala itu yang akan datang, yang telah berlalu dan yang sedang berlalu itu sama sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak tahu benda gaib, tapi Allah tahu tak benda gaib? Allah tahu benda gaib. Jadi Allah nak sebut benda yang akan datang ke, Allah nak sebut benda yang lalu ke, Allah nak sebut benda yang 100 juta tahun akan datang ke, itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh pegang dengan benda tu. Mana kita perlu dan wajib percaya dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kan? Yang itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ia datang dengan hadis, mana Nabi SAW bagi tahu akan datang, kita ambil setengah minit yang terakhir. Nabi sebut bahawa akan datang, kan, akan jadi begini, kan, dalam hadis-hadis akhir zaman. Nabi SAW mencerita bahawa nak cari orang yang baik itu susah, sehinggalah orang akan sehinggalah menjadikan orang yang paling tak baik itu orang yang paling dipercayai. Benda itu belum lagi berlaku, tapi Nabi dah gambarkan benda itu akan berlaku. Jadi Nabi manusia, ya Nabi manusia. Nabi tahu tak benda akan datang? Nabi tak tahu benda akan datang. Tapi macam mana Nabi SAW bersebut benda yang akan datang? Walaupun Nabi itu dah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi Nabi sebut benda yang akan datang akan jadi begini. Nabi manusia macam kita juga, tak tahu benda yang akan datang, tak tahu benda akan datang tu benda gaib. Nabi tak tahu benda gaib. Jadi kita boleh percaya ke dengan hadis-hadis akhir zaman ni contohnya? Maka kita katakan bahawa Nabi ni memang di manusia biasa, dia tak tahu benda yang akan datang. Tapi Nabi ni bila dia bercakap dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa yang Nabi datangkan fakhudhuh, kamu ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi kamu tinggalkan. Jadi kalaulah Nabi yang sebut tentang peristiwa akan datang, kalau Nabi ada sebut benda-benda gaib, ketahuilah bahawa itu sebenarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang nabi dan rasul. Kita bukan nabi dan rasul, kita tak terima wahyu dari Allah. Jadi apa yang kita, maka sebab itu orang yang bercakap benda akan datang, kan, kat mana sumber dia? Kalau ada Quran, okey. Kalau ada hadis yang menyokong, okey. Kalau ada sunnatullah, okey. Tapi kalau hanya sekadar dia pegang dengan mimpi, maka yang tu tak boleh pegang. Sebab dia tak datang daripada sumber yang kita sebutkan tadi itu. Jadi kalau dia mendakwa, oh saya kasyaf, saya tahu apa yang ada dalam badan anda, saya kasyaf, saya tahu apa yang berlaku pada umur anda ketika 59 tahun. Ini yang kita akan sebutkan nanti. Apakah Islam akui benda itu ataupun tidak? Walaupun seseorang yang berjubah 3-4 lapis, walaupun seorang yang zikirnya pagi, petang, siang, malam, tapi apakah amalannya pasti tepat? Kalau seandainya amalannya yang kita sebutkan tadi itu soal membaca perkara gaib itu tidak berlandaskan kepada 3 tadi itu, Quran, hadis dan sunnatullah, maka kata-katanya perlu ditolak, kan? Hilang motor, bawa sebekas air kat kawan tu, dia pun pusing-pusing, oh motor kau dekat sini. Ya, kau kan pergi cepat, kalau kau lambat nanti motor tu hilang. Kawan tu pergilah, walau dia kata kau kena sampai sana dalam setengah jam, walhal daripada rumah tu nak pergi situ mau ambil masa 3 jam. Bila kawan tu dah sampai, telefon, pakcik ni saya sampai, motor tak ada. Kau sampai bila? Lepas 3 jam. Memanglah lepas 3 jam hilang. Aku kata kau kena sampai dalam tempoh setengah jam. Saya sebut itu nama saya pernah lalui benda tu, kan? Kawan saya hilang motor, kan? Jadi dia berjumpa dengan tok bomoh tu. Tok bomoh tu bawa lah air, dia kata, oh motor kau dekat sini, kau kena sampai sebelum jam sekian. Kalau kau tak sampai jam sekian, aku tak boleh berikan jaminan kau dapat balik jumpa motor. Aku tak mampu nak beri jaminan kau boleh jumpa motor tu. Jadi kawan tu pun pergi, katalah aku kena sampai sebelum pukul 10. Kawan tu pergi, perjalanan daripada rumah dia nak pergi tempat tu tak mungkin boleh sampai sebelum pukul 10. Pasti paling cepat pun 10.30 baru sampai. Kawan tu pun pergi, pedagah ni paling cepat boleh sampai 10.30, sampai 10.30. Maka telefon Pak Long tu. Pak Long tu kata, kau sampai pukul 10, aku cakap sebelum pukul 10, kau ni sampai 10.30 dah. Memanglah tak jumpa.
Batu adik pula kata, itulah Pak Long tu kata, percaya pula adik tu kan. Itulah Pak Long tu kata, sampai kita tak ada salahkan dia sebab dia bagi tahu kena datang sebelum pukul 10. Tuan-tuan nampak tak permainan orang yang macam ni? Jadi inilah yang kita perlu sedar, bahawa itu adalah satu tipu daya iblis sebenarnya, ataupun tipu daya nafsu yang semata-mata nak mengambil keuntungan tanpa berpegang dengan perkara yang pasti yang kita sebutkan tadi itu. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan sebagai mukadimah sebenarnya berkaitan dengan perbahasan bab yang keempat. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi